Hai guys, selamat pagi. Oke, saya nak share beberapa tip untuk bagaimana mengurus hal kewangan syarikat. Oke, selamat pagi. Insya-Allah. Oke, di dalam pengurusan hal kewangan syarikat adalah penting, guys. Oke, bagi mereka yang mempunyai syarikat, oke, tidak kisahlah syarikat pendirian berhad ke, sole proprietor ke, partnership ke. Oke, jadi semua syarikat yang saya nyatakan itu tadi, yang dikategorikan itu tadi adalah perlu untuk mengurus kewangan syarikat mereka. Oke, jadi bagaimana nak mengurus kewangan? Oke, seperti yang saya pernah share mengenai budget. Oke, walaupun mengenai budget keluarga, tapi budget company juga perlu. Oke, perlu anda buat. Oke, budget company. Oke, budget ni boleh saya katakan boleh dipecah kepada beberapa kategori ya. Yang kategori yang pertama dalam budget company adalah revenue, sales ataupun jualan, ataupun pendapatan company anda yang boleh dipecah mengikut bulan, dan total lansam menjadi 1 tahun, iaitu pecah kepada 12 bulan lah, iaitu daripada Januari sampai bulan 12. Sales Jadi sales ni bagaimana nak buat sales, pecahan sales, ataupun budget sales. Budget sales ni kalau kita lihat, kita boleh rujuk balik kepada jualan ataupun pendapatan yang kita dapat pada beberapa tahun yang lepas. Kemudian dicampur ke semuanya dan dibahagi kepada 12. Jadi apabila dibagi kepada 12, jadi dia akan menjadi satu amount yang purata untuk setiap bulan, yang akan diletak di dalam budget jualan anda ataupun sales, ataupun revenue ataupun pendapatan anda. Iaitu pertama dalam budget. Kedua adalah cost of goods sold ataupun cost perbelanjaan anda untuk contohlah cost upah, cost membeli bahan mentah, cost subkon. Jadi semua cost ni boleh dikategori dalam cost of goods sold, ataupun cost perbelanjaan yang wajib lah. Contohnya kalau membeli bahan untuk binaan, ataupun anda membayar subkon, membayar subkontraktor. Jadi apabila anda membayar subkontraktor, sorry guys, anda bergegar sebab jalan ni ada line, awas. Jadi kalau anda membayar subkontraktor, jadi itu adalah cost, dan cost lain yang berkaitan dengan projek ataupun barang yang anda beli. Kalau anda beli barang, contohlah stok, beli stok, jadi itu boleh dikategorikan dalam cost lah, cost pembelian, ataupun beli barang untuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu adalah contohnya contohlah yang merepair ataupun membaiki kereta ataupun kenderaan. Jadi mereka perlu beli spare part. Jadi spare part itu adalah cost mereka. Dan juga upah buruh. Upah buruh kasar. Contohnya adalah part timer, ataupun upah-upah orang yang membantu membuatkan dalam proses pembuatan barang-barang. Jadi semua itu adalah cost. Cost ni pelbagai mengikut jenis kategori perniagaan anda ataupun bisnes anda.
Okay, kalau servis pun ada juga lain. Okay, ada juga pelbagai kos lah. Okay, maksudnya kos ni adalah kos yang wajib, okay, ataupun perbelanjaan yang wajib anda tanggung, okay, sewaktu membuat perniagaan tersebut. Okay, dan yang pecahan yang lain adalah perbelanjaan, okay, perbelanjaan, okay, ataupun operating expenses. Okay, jadi apa operating expenses anda? Okay, operating expenses ni boleh dipecah kepada beberapa jugalah. Contohnya lah gaji pekerja anda, okay, gaji pekerja staff anda lah. Okay, jadi kadang-kadang ada orang confuse, kenapa tadi kata kos upah dengan ni pada gaji masuk juga. Gaji ni adalah staff anda yang tetap lah, okay, yang anda bayar setiap bulan, ada EPF dan so-so. Okay, dan kalau yang upah yang lain-lain yang berkaitan dengan kos itu kategori lain. Okay, dan selain itu juga contohnya perbelanjaan pejabat, itu adalah expenses lah, ataupun operating expenses. Okay, dan perbelanjaan lain-lain yang kecil, contohnya stationery, telefon, api air, okay, apa lagi, renew license, okay, dan pelbagai travelling kah, ataupun meal allowance to staff kah, okay, ataupun bonus. Jadi semua ini adalah termasuk dalam operating expenses. Okay, itu adalah operating expenses anda. Okay, dan juga cost finance, cost lain yang berkaitan dengan, contohlah kalau anda ada buat loan, jadi bank loan interest itu pun under operating expenses lah. Okay, jadi perbelanjaan lain macam consultant kah, okay, mungkin ada setiap bulan ada bayar consultant, mungkin dalam 100-200 kah, okay, yang tetap lah. Okay, jadi ini adalah operating expenses. Okay, dan anda di dalam budget tersebut anda write down lah, okay, ataupun summary-kan perbelanjaan yang beberapa tahun yang lepas. Okay, kemudian dibahagi kepada 12. Contohlah tahun 2023 tahun lepas kan. Okay, jadi sum up kan operating expenses anda, okay, mengikut kategori, okay, yang saya nyatakan tadi. Jadi bahagi dengan 12, jadi itu adalah purata. Okay, jadi apabila anda campur semua, tolak tambah, jadi anda bolehlah buat anggaran berapa budget. Okay, mungkin anda tahun 2024 ini, okay, anda akan markup 10% kah daripada sales, daripada cost of goods sold, daripada operating expenses. Okay, jadi revenue ataupun sales, okay, ditolak dengan cost of goods cost of goods sold, kemudian tolak balik dengan operating expenses, jadi itu adalah profit and loss anda, okay, ataupun penyata untung rugi anda. Okay, mengikut budget lah. Okay, dari situ anda boleh buat anggaran lah. Okay, kalau anda ada perancangan lain ataupun kos lain tambahan untuk tahun 2024, okay, jadi anda boleh tambahkan lah. Tapi yang penting anda harus ingat profit and loss ataupun penyata untung rugi tersebut. Okay, daripada budget ini, okay, anda boleh mengurus kewangan. Okay, budget ini adalah perancangan kewangan anda. Okay, selepas anda membuat budget, okay, jadi anda harus, okay, mengurus. Okay, bagaimana harus mengurus budget? Okay, tadi adalah mempunyai budget. Kedua adalah mengurus bagaimana nak mengurus budget anda itu. Okay, jadi untuk mengurus budget anda itu supaya tidak, okay, lari daripada perancangan, okay, ataupun budget tersebut. Okay, jadi anda harus kawal. Okay, contoh kalau ada perbelanjaan, okay, jadi anda harus ada cash book, okay, ataupun cash flow lah. Okay, contohlah kalau anda belanja hari ini, okay, untuk subkon berapa, okay, untuk api dan air dan juga elektrik, okay, dan lain-lain. Jadi anda tulis, rekodkan,
Okay, saya bayangkan anda tidak tahu buat account lah. Anda tuliskan dalam buku ledger ataupun beli satu buku, okay, buku ledger ataupun buku cashbook ada jual di kedai. Okay, kemudian anda tulis apa yang anda belanja ataupun type dalam Excel pun boleh. Okay, kemudian setiap receipt ataupun invoice okay, yang diberi oleh supplier ataupun pembelian yang anda buat itu haruslah dibuat filing. Okay, file betul-betul. Okay, dan kemudian anda harus tulis dalam buku ledger itu apa belanja hari ini. Okay, tadi in the end of the day ataupun bila tamat saja hari pertama. Okay, contoh saya bayangkan hari pertama saja. Okay, jadi setiap hari anda record dan total sum berapa sales yang anda buat, kemudian berapa perbelanjaan anda. Jadi semua tersebut anda boleh buat filing. Okay, supaya nanti contohlah kalau orang yang membuat account, okay, ataupun kalau anda perlukan khidmat saya, okay, dan sudah pastinya, okay, mereka akan memerlukan receipt ataupun invoice, okay, ataupun invoice daripada supplier tadi ya, okay, supaya senang, okay, untuk membuat account anda. Okay, tetapi tugas anda sebagai pemilik syarikat, kalau yang tidak ada staff, mungkin yang baru pemula, jadi adalah wajib untuk membuat filing. Okay, jadi tulis dalam satu buku, okay, kemudian total sum setiap hari, okay, ataupun setiap minggu, okay, paling tidak pun setiap bulan, okay, mesti anda tahu berapa sales, berapa perbelanjaan anda. Okay, jadi dan juga di dalam cash flow ataupun cash book, okay, contohlah kalau anda ada buka bank account, okay, jadi tuliskan balance, okay, contoh hari ini, okay, berapa bank balance anda, okay, dan kemudian tulis dalam satu buku, okay, ataupun dalam ledger, okay, kalau anda ada membuka cek, okay, di dalam buku ataupun ledger anda harus tulis, okay, nombor cek yang anda keluar, tarikh, nombor cek, okay, distribution, okay, dan total amount, berapa amount yang keluar. Okay, jadi tidak perlulah kalau anda record ni, kalau anda ada record sebegini, jadi tidak perlu anda, okay, bertanya bank, okay, ataupun menanya telefon bank, menanya balance. Okay, jadi kalau hari-hari telefon bank tanya balance, jadi nampak kita tidak ada pengurusan kewangan yang baik. Okay, jadi harus anda record kalau anda ada buka buku bank ataupun, okay, setiap perbelanjaan ataupun duit masuk. Jadi kalau ada duit masuk ke dalam bank, record. Jadi barulah anda tahu berapa bank balance, berapa perbelanjaan anda. Okay, dan kemudian akhirnya anda tahu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, okay, berapa baki wang di dalam bank anda. Okay, kalau ada bank charges pun tidak banyak, dalam 50%. Okay, kalau kita lihat sekarang bank charges dalam 50%, 10% mengikut jenis transaction. Kalau cek 50%, kalau transfer 10 sen. Okay, jadi anda record lah. Okay, jadi kalau anda record, jadi tidak ada masalah. Okay, senang anda untuk mengurus kewangan anda. Okay, jadi selain itu juga kalau anda tahu menggunakan sistem pun boleh, tidak ada masalah. Okay, anda boleh beli sistem account, okay, yang simple, yang senang difaham, okay, supaya senang anda untuk merekod. Okay, jadi kalau anda mampu untuk mengaji bekerja, okay, lebih bagus, supaya anda terus boleh fokus kepada bisnes. Okay, jadi setiap kita mempunyai peranan tersendiri dalam company. Okay, bos memang boleh buat semua kerja, okay, tetapi apabila semua kerja dibuat oleh bos, okay, buat anda sendiri, jadi anda tidak akan, okay, dapat jauh ke mana. Okay, that's why, okay, kenapa banyak company yang besar-besar mereka mengupah orang, okay, mengaji orang ataupun membayar orang untuk membuat kerja mereka.
Okay, sebab mereka tidak mampu untuk buat seorang. Okay, contohlah construction, event company. Okay, dan mana-mana company yang memerlukan banyak pekerja, bolehkah bos buat kerja seorang? Okay, tidak boleh. Mana boleh buat bos buat semua kerja? Tidak boleh. Okay, jadi setiap kerja di dalam syarikat adalah perlu bantuan orang lain. Okay, untuk startup ataupun starting, okay, mungkin anda seorang. Okay, jadi kalau anda mampu, pelan-pelan, okay, anda membahagikan tugas tersebut kepada orang lain. Okay, sama ada mengambil pekerja ataupun subkon kepada orang lain, ataupun mengupah orang yang profesional, okay, membuat kerja yang anda tidak tahu buat. Okay, jadi dalam pengurusan kewangan, okay, harus ingat setiap record, okay, harus anda simpan ataupun buat filing. Contohnya, okay, payment voucher. Okay, kalau anda membuka buku cek, okay, jadi buku cek tersebut, okay, harus ada signature anda sendiri, anda yang prepare, ataupun staff anda yang prepare, kemudian anda approve. Okay, kemudian orang yang menerima wang ataupun cek tersebut, okay, haruslah tanda tangan. Okay, ini adalah penting. Okay, kalau boleh mereka chop sekali di dalam payment voucher. Okay, dalam payment voucher itu sama ada anda boleh buat pembayaran melalui cash ataupun cek, okay, ataupun transfer sekarang. Okay, jadi kalau anda buat di dalam payment voucher tersebut, kalau anda membuat transfer, jadi anda buat mark di situ transfer berapa hari bulan. Kalau cek, anda tulis check number, okay, tarikh, distribution, okay, kemudian tujuan pembayaran, dan juga nomor rujukan invoice ataupun receipt ataupun nomor rujukan transfer, okay, yang anda buat. Okay, anda haruslah tulis di dalam payment voucher. Okay, ataupun kalau cash, sebab ada certain company mereka akan membuat dua kategori. Satu adalah payment voucher untuk cek. Yang kedua, mereka akan untuk cash punya transaction ataupun peti cash, okay, mereka akan mengguna voucher yang berlainan. Okay, kalau anda satukan pun boleh, berlainan pun boleh. Okay, tapi kalau saya lebih suka kalau dipecahkan dua. Okay, satu payment voucher untuk pengeluaran cek, okay, ataupun transfer yang related dengan bank. Okay, kemudian yang cash, anda pecah cash dengan bank, dia berlainan payment voucher. Okay, kalau payment voucher selalu mereka tulis di depan PV. Okay, kalau cash, okay, pembayaran yang dibayar melalui cash adalah CV, cash voucher. Okay, jadi anda kategorikanlah, okay, sama ada guna cash ataupun guna payment voucher. Okay, di dalam reference number untuk payment voucher pun pelbagai juga. Okay, contohnya PV stand for payment voucher. Kemudian selepas PV itu adalah tahun lah, contoh sekarang tahun 2024. Okay, PV kemudian anda letak 24. Kemudian slash letak bulan. Sekarang bulan Januari ataupun bulan 1. Okay, PV, okay, 24/01. Okay, kemudian dash 01 untuk payment voucher yang pertama. Dan begitu juga cash voucher. CV, okay, 24/01. Okay, 01 itu adalah bulan 1 ataupun Januari. Kemudian slash itu adalah yang 01 adalah reference number, running number untuk PV ataupun cash voucher running number yang terakhir itu. Okay, jadi seterusnya untuk nombor 2, anda tukarlah nombor 2. Okay, kalau anda guna sistem, sistem boleh run automatic lah. Okay, anda set dalam sistem, okay, jadi sistem akan run automatic. Okay, jadi setiap pembelanjaan ataupun sales yang anda record, okay, di dalam sistem ataupun manual,
Okay, Binua ni adalah buku PV ataupun CV. Okay, mempunyai running number yang tersendiri. Okay, dari situ anda senanglah melihat status kewangan anda, apa yang anda beli. Kalau yang tahu guna sistem lagi senang. This why saya recommend anda kalau boleh guna sistem. Binua boleh jugalah. Binua pun boleh. Yang penting tahu untung rugi. Dan juga dalam pengurusan kewangan ini, anda harus kontrol. Jangan berbelanja sembarangan. Jadi setiap barang yang anda beli, ataupun expenses, jangan campur aduk dengan personal. Ini lebih ni penting ni. Sebab banyak lebih lagi sole proprietor, partnership, mereka campur adukkan barang-barang personal dengan hal-hal syarikat. Kalau boleh, kalau barang personal, jangan beli guna bank company. Guna bank personal. Guna bank personal untuk membeli barang keperluan harian, contohlah barang dapur, dan barang-barang lain yang personal. Kalau barang personal, anda harus asingkan daripada account company. Kalau anda nak transfer, jangan guna account company untuk transfer dengan hal-hal personal. Sebab ini akan menjadi masalah untuk anda membuat account nanti. Di dalam, sebab selepas selesainya proses penyimpan kira, cash flow tadi, anda record yang anda buat daripada sales kepada perbelanjaan. Ini ada gagal sikit ya. Sorry guys. Sebab ni ada line yang orang kata melengkung-melengkung ni, yang tanda awas lah. Jadi kita sambung balik. Jadi kalau anda ada record kewangan ni, jadi anda tidak akan ada masalah dalam pengurusan akaun ataupun hal kewangan syarikat. Jadi jangan membeli barang sembarangan, jangan mencampur aduk barang personal dengan syarikat. Sebab kalau anda mencampur aduk, akan menyebabkan masalah kepada company. Dan juga anda susah untuk lebih-lebih lagi di akhir bulan ataupun hujung tahun. Jadi susah untuk anda menilai yang mana satu personal, mana satu company. Kalau boleh jangan campurkan. Kalau orang lain bayar anda tapi itu bukan sales ataupun revenue, jangan masuk dalam account company. Sebab nanti anda akan ditanya oleh LHDN. Sebab setiap wang yang masuk ke dalam account company boleh dikatakan sales. Kalau anda tidak ada bukti bertulis yang sah, anda akan mungkin menyebabkan anda orang kata sales terlalu tinggi tetapi perbelanjaan terlalu rendah. Jadi jangan campur aduk, dan juga perbelanjaan personal pun jangan masuk. Sebab ia akan mengganggu urusan syarikat ataupun company. Jadi inilah tips pengurusan kewangan guys. Jadi kalau anda ada kemampuan untuk mengupah orang membuat account, lagi bagus. Ini memang recommended. Sebab kalau orang buat, jadi anda terus boleh fokus kepada sales, ataupun expandkan bisnes anda. Jadi anda tidak perlu risau untuk mengurus hal kewangan. Jadi jangan lupa subscribe guys. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh ajukan kepada saya di bawah komen. Sila komen. Kalau yang nak bertanya tentang hal-hal kewangan ataupun pengurusan kewangan syarikat, jadi bolehlah tanya kepada saya. Saya sedia membantu. Jadi saya doakan semua kita berjaya. Stay tune guys. Harap kita jumpa lagi
Okay, jadi jangan lupa subscribe, okay, supaya anda mendapat info-info yang penting di dalam channel saya. Okay, sekian, terima kasih. Okay, dan juga sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kerana menonton. Sebab apa yang saya share ini adalah pengalaman, okay, pengalaman saya, dan juga penting untuk anda, okay, dan juga untuk kita semua. Okay, bye.